Assalamualaikum, salam sejahtera semua pelajar-pelajar mata pelajaran perniagaan. Kali ini kita akan mempelajari salah satu topik dalam bab 4 perniagaan tingkatan 5 iaitu penyata kewangan perniagaan. Subtopik tersebut ialah menganalisis kepentingan penyata kewangan terhadap operasi kewangan sesebuah perniagaan. Apabila anda mempelajari subtopik ini, anda akan mengetahui bagaimana penyata kewangan yang anda telah pelajari di awal topik ini dapat membantu anda menganalisis operasi kewangan sesebuah perniagaan. Baiklah, pelajar anda telah mempelajari tentang penyata kewangan sebelum ini. Penyata kewangan terdiri daripada penyata pendapatan, kunci kira-kira dan penyata aliran tunai. Ketiga-tiga penyata ini memang perlu disediakan oleh setiap organisasi perniagaan. Sehubungan itu, kita akan melihat peranan penyata tersebut. Pertama, penyata pendapatan. Penyata pendapatan dapat mengukur prestasi perniagaan. Melalui penyata pendapatan yang disediakan, kita dapat mengira keuntungan sesebuah perniagaan. Sekiranya keuntungan perniagaan yang diperolehi semakin meningkat, ini menunjukkan prestasi perniagaan tersebut semakin baik. Dan sebaliknya, apabila kita mengira dalam penyata pendapatan dan kita mendapati perniagaan tersebut mengalami kerugian, maka ini menunjukkan bahawa prestasi perniagaan itu semakin tidak baik. Selain daripada itu, penyata pendapatan juga boleh digunakan untuk yang pertama, meramal prestasi masa hadapan. Kalau tengok ayat tu panjang, jadi sebenarnya boleh diringkaskan kepada yang pertama, dapat meramal prestasi masa hadapan. Okey, yang kedua, dapat merancang strategi untuk meningkatkan keuntungan ataupun untuk kita mengurangkan perbelanjaan. Yang ketiga, kita boleh mengetahui kedudukan kewangan sama ada semakin baik ataupun tidak, dan seterusnya kita boleh memikirkan tindakan yang perlu diambil. Dan yang terakhir, kita dapat menyediakan laporan kewangan supaya ianya boleh digunakan untuk tujuan kita membuat pinjaman ataupun pembiayaan. Okey, melalui penyata pendapatan juga, kita sebenarnya boleh meningkatkan jumlah keuntungan perniagaan kita. Okey, bagaimana? Penggunaan ataupun pengurusan kewangan sesebuah perniagaan boleh diselaraskan mengikut yang pertama, keperluan perniagaan. Yang kedua, pengagihan kewangan yang sistematik. Ini akan menyebabkan operasi perniagaan berjalan lancar, kos pengeluaran dapat dikurangkan dan akhirnya keuntungan dapat dimaksimumkan. Okay, seterusnya, yang kedua, melalui kunci kira-kira. Daripada kunci kira-kira yang kita hasilkan untuk perniagaan kita, sebenarnya kita boleh mengetahui kedudukan aset perniagaan kita. Dan bila sebut aset, aset ini terdiri daripada aset semasa dan aset bukan semasa. Yang kedua, kita boleh mengetahui jumlah tanggungan dalam perniagaan kita. Dan bila menyebut jumlah tanggungan, ianya melibatkan
ekuiti pemilik, liability semasa dan liability bukan semasa. Yang ketiga, kita juga boleh mengetahui tanggungan ataupun hutang yang ditanggung oleh sesebuah perniagaan dengan pihak luar. Dan yang terakhir sekali, melalui kunci kira-kira, kita boleh mengetahui komponen ekuiti pemilik ataupun jumlah untung bersih ataupun rugi bersih yang dialami oleh sesebuah perniagaan. Okay. Selain daripada menggunakan penyata keuangan, titik pulang modal juga boleh digunakan untuk melihat operasi keuangan sesebuah perniagaan. Melalui titik pulang modal, kita boleh mengetahui tahap kuantiti pengeluaran yang diperlukan dalam sesebuah perniagaan supaya perniagaan tersebut tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Di mana titik pulang modal ini merupakan satu tahap yang menunjukkan jumlah hasil adalah menyamai atau bersamaan dengan jumlah kos. Konsep titik pulang modal ini dapat diterangkan dengan lebih lanjut melalui rajah yang berikut. Titik pulang modal adalah titik persilangan antara jumlah hasil dengan jumlah kos. Okey, anda boleh lihat jumlah garis jumlah hasil mesti bermula dari titik kosong, sementara jumlah kos akan bermula dari kos tetap. Garisan jumlah kos akan bermula daripada kos tetap. Persilangan antara garisan jumlah hasil dengan jumlah kos menunjukkan titik pulang modal. Okey, itu persilangannya. Dan sekiranya perniagaan memperolehi jumlah kos yang lebih besar daripada jumlah hasil, maka perniagaan tersebut akan mengalami kerugian. Sebaliknya pula, sekiranya perniagaan tersebut memperolehi jumlah hasil yang lebih besar daripada jumlah kos, maka perniagaan tersebut akan memperolehi keuntungan. Sehubungan itu, melalui titik pulang modal ini, ia dapat membantu peniaga ataupun usahawan sebenarnya untuk mengenal pasti di titik pengeluaran yang manakah perniagaan tersebut akan tidak mengalami untung atau rugi. Kesimpulannya, jika perniagaan tersebut nak mengelakkan daripada mengalami kerugian, maka perniagaan tersebut mesti menghasilkan barang ataupun menjual barang dalam zon untung dan sebaliknya. Berikut adalah rumusan kepada perbincangan saya untuk subtopik kali ini. Topiknya adalah cara bagaimana menganalisis operasi kewangan sesebuah perniagaan. Oleh itu, sekiranya kita dikehendaki menganalisis operasi kewangan sesebuah perniagaan, kita boleh menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan melihat kepada penyata kewangan perniagaan tersebut, dan penyata yang terlibat hanyalah dua sahaja, iaitu melalui penyata pendapatan ataupun kunci kira-kira.
Dan cara yang kedua adalah dengan melihat kepada titik pulang modal. Sama ada pengeluaran ataupun jumlah barang yang dijual berada dalam kawasan keuntungan ataupun kerugian. Sekian, terima kasih.